Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk makluman yang berhormat, Senator Datuk Roslin binti Abdul Rahman, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, Jabatan Perhutanan Negeri JPN, dan Agensi Remote Sensing Negara telah pun membuat inventory di dalam hutan simpan kekal dan mengenal pasti 5,000 hektar kawasan terosot dalam hutan simpan kekal di Semenanjung Malaysia. Program pemeliharaan untuk kawasan terosot telah pun dibuat oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan ianya adalah rancangan pembangunan 5 tahun 2016 hingga 2020. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah pun memohon peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 yang berjumlah 340 juta ringgit untuk menjalankan pemeliharaan kawasan terosot. Komponen-komponen di dalam rancangan pembangunan ini termasuk yang satu pertama ialah penyediaan dan pengeluaran bahan-bahan tanaman yang berkualiti tinggi. Yang kedua, pembangunan tapak semayan di setiap negeri dikawal selia oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Dan yang ketiga, penanaman pokok dan seterusnya. Lepas pokok-pokok ditanam, ianya dipantau dan di penyelenggaraan. Semuanya itu agar pokok akan tumbuh dan membesar seterusnya. Jabatan Perhutanan Negeri akan turut terlibat di dalam pemeliharaan kawasan terosot dengan menggunakan pakai peruntukan negeri masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan dipersilakan Datuk Roslin. Sebagaimana yang kita tahu, hutan belantara kita luas beribu-ribu batu dan jauh di pendalaman. Jika di Sarawak, penguatkuasaan menggunakan helikopter serta memantau secara satelit. Soalan saya, yang pertama, adakah keamalan ini juga dilaksanakan di Semenanjung? Yang kedua, bagaimanakah kementerian dapat memastikan kawasan yang telah dipulihkan sentiasa bebas daripada pencerobohan? Dan mohon untuk soalan ketiga, dari statistik, adakah kementerian berpuas hati dengan sikap masyarakat mengenai pencerobohan hutan dan peranan di Jabatan Perhutanan mendidik masyarakat supaya sayangkan hutan belantara kita? Saya merujuk kepada program kementerian bersama-sama komuniti. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Roslin atas pertanyaan tambahan. Yang pertamanya, rancangan pemeliharaan ini memang dibuat di Semenanjung Malaysia.
bukan di Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya, apabila rancangan pembangunan perhutanan seperti ini dilaksanakan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Perhutanan Negeri akan terus memantau agar pencerobohan tidak berlaku. Supaya jika pencerobohan berlaku, maka sememangnya pencemaran juga akan berlaku di sungai kita. Dan seterusnya, untuk program menyedari rakyat tentang kepentingan hutan di negara kita, ini kementerian sememangnya telah buat selama ini dan terus buat rancangan kesedaran ini. Satu daripadanya ialah penanaman pokok untuk kehijauan negara. Penanaman pokok ini untuk kehijauan negara adalah ditanam di mana-mana tempat saja, sama ada ianya di tepi jalan, di tanah-tanah kosong di bandar kah, di tanah persendirian, dan di tanah-tanah kerajaan juga. Ini projek ini dilakukan bersama dengan NGO dan orang awam. Setakat ini 72,2 juta pokok telah pun ditanam yang merangkumi 9.300 hektar kawasan. Oleh itu, kesedaran untuk rakyat tentang kepentingan hutan adalah amat penting. Dan kita meneruskan kesedaran ini supaya rakyat tahu peranan hutan di dalam kehidupan kita manusia, lebih-lebih lagi di suasana perubahan iklim. Jadi rakyat juga perlu tahu apakah peranan hutan. Ianya menyerap gas karbon dioksida daripada atmosfera, daripada udara, dan menghasilkan gas oksigen, uap air, dan gula ataupun karbohidrat. Oksigen adalah keperluan kita manusia untuk bernafas. Dan oksigen ini dikeluarkan oleh pokok-pokok di dalam hutan. Yang disimpan ialah karbohidrat ataupun gula, supaya sel-sel pokok di batangnya dijanakan untuk membesarkan pokok-pokok ini. Inilah kesedaran yang kita terus jalankan supaya rakyat lebih mengerti, lebih tahu lagi betapa pentingnya hutan kepada kita manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Saya, soalan. saya nak jelas, saya tak puas hati soalan nombor 2 saya tak dijawab. Yang mana soalan saya tadi menyebut bagaimanakah kementerian dapat memastikan bahawa kawasan-kawasan yang telah dipulihkan sentiasa bebas dari pencemaran. Kerana apa yang kita lihat hari ini, kita buat penguasaan, kita cakap kita ada penguasaan, tapi pencerobohan hutan, mencuri hasil-hasil hutan berluar-luasa. Dan sekarang kalau kita lihat di Akbar, yang paling panas sekarang ni di Sarawak, kita lihat kerajaan negeri di Sarawak pun dapat hari ini mengejar pencuri-pencuri khazanah hutan ni. Sehingga bagaimana kaedah? Walaupun kita ada penguasaan, tapi kenapa berlaku lagi pencurian-pencurian hasil hutan? Oh, pencerobohan hutan tadi. Saya tak berapa dapat dengar begitu jelas pertanyaan itu. Pencerobohan memang berlaku, tapi di semenanjung Malaysia, kawasan yang diceroboh tidak besar. Sememangnya tidak besar. Yang biasanya diceroboh adalah hutan di tanah kerajaan negeri, bukan hutan simpan kekal. Bukan hutan simpan kekal. Di Sarawak sebelum ini, sememangnya besar kawasan yang telah pun dicerobohi. Tetapi dengan
Dasar Yang Amat Berhormat Ketua Menteri baru ini, dia telah pun mengambil berat tentang pembalakan haram, yaitu pencerobohan hutan. Jadi dia telah pun memberi kuasa kepada kaki tangan Jabatan Perhutanan di Sarawak untuk membuat penguatkuasaan dan membawa senjata apabila membuat penguatkuasaan. Bahkan saya sendiri pada bulan lepas telah pun membuat penguatkuasaan menggunakan helikopter dengan pegawai Jabatan Perhutanan di Sarawak. Ini di kawasan parlimen saya sendiri. Dan saya temui dua pembalakan haram, dua insiden pembalakan haram berlaku, tetapi sekarang sudah diberhentikan. Mereka yang buat itu telah pun ditangkap juga. Sekarang di Sarawak pembalakan haram sudah pun berhenti disebabkan Dasar Yang Amat Berhormat Ketua Menteri baru ini, dia memang amat kepada perkara ini supaya ianya tidak terus berlaku. Sekian. Terima kasih. Soalan tambahan seterusnya dipersilakan Tuan Haja Zaitun. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Negara kita dikatakan telah kehilangan 70% hutan hujan yang di dalamnya terdapat lebih 8,000 spesies pokok. Akibatnya banjir besar melanda di beberapa buah negeri di Semenanjung Disember 2014 lalu. Soalan tambahan saya, Datuk Mentua, apakah langkah Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan kerjasama kerajaan negeri bagi menangani dan mengawasi proses penerokaan hutan negara ini agar usaha mengekalkan dan memelihara hutan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan khazanah berharga negara tidak tergadai? Apakah langkah kerajaan bagi memastikan pemegang konsesi balak menanam semula pokok dalam tempoh 1 hingga 3 tahun? Dan apakah langkah kerajaan bagi memastikan saranan-saranan pemeliharaan hutan oleh NGO seperti Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam PK dapat direalisasikan demi kepentingan kelestarian alam sekitar? Terima kasih, Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas pertanyaan tambahan itu. Seperti mana yang saya telah sebut tadi, hutan memang penting, amat penting kepada kita manusia. Pencerobohan berlaku seperti yang saya telah sebut tadi adalah di tanah kerajaan, tapi bukan di dalam hutan simpanan kekal. Jadi hutan simpanan kekal, kalau ianya ada keluarkan lesen sebagai konsesi pembalakan, ianya mengikut Catuan Tebangan Tahunan. Catuan Tebangan Tahunan di seluruh negara dan di setiap negeri telah pun ditetapkan. Semua tebangan di dalam hutan simpan kekal ini mengikut catuan. Ianya pada tahun lepas tidak melebihi catuan yang telah pun ditetapkan. Sebagai contoh, macam di Kelantan, catuan kurang lebih ataupun lebih 3,000 hektar catuan tebangan. Tapi yang ditebang di dalam konsesi yang berlesen itu hanya lebih daripada 2,800 hektar. Itu di bawah catuan yang ditetapkan. Hutan juga, di dalam hutan simpanan simpan kekal, ada hutan terlindung. Hutan terlindung adalah hutan seperti taman negara, reserve hidupan liar, dan hutan rekreasi. Ini lesen tidak boleh dikeluarkan kepada kawasan-kawasan seperti ini. Sebab
hutan perlindungan adalah satu kawasan hutan yang memang tidak boleh dikacau, tidak boleh diganggu. Setakat ini seperti mana yang saya telah sebut, hutan yang telah pun dicerobohi ialah hutan di tanah negeri lah. Ianya bukan di dalam hutan simpanan kekal. Sekian, terima kasih.